Terima kasih pengurusi majlis. Selamat pagi. Apa kabar? Onsoy. Yang dikasih Ketua Bahagian Saudara Douglas, yang dikasih pengurusi penganjur Saudara Hasan, dan juga semua pimpinan yang hadir pada hari ini, saya ucapkan ucapan terima kasih kepada penduduk kampung di kawasan Kemabung ini yang sudi hadir pada hari ini dalam pertemuan bersama rakyat di kawasan ini. Saya juga berdoa mudah-mudahan kita sentiasa dalam keadaan sehat, usia dipanjangkan untuk membolehkan kita meneruskan perjuangan. Hari ini saya datang ke daerah Tenom, dan ini di kawasan Kemabung, dan saya melihat semenjak kita lepas pilihan raya, saya ingat ini kali pertama saya hadir. Dan saya nampak semangat orang-orang di Kemabung cukup baik. Tapi apa yang penting bukan hanya laungan, yang penting tindakan untuk rakyat di Sabah membuat perubahan yang besar dalam pilihan raya kali ini. Kerana pilihan raya kali ini penting. Ianya penting bukan untuk menentukan siapa jadi kerajaan, bukan menentukan siapa mau jadi YB, bukan menentukan siapa mau jadi menteri. Yang penting menentukan supaya orang Sabah haknya dapat kita jaga dengan baik. Tidak ada artinya kita mengundi orang kita berpuluh tahun, tapi perubahan di kampung masih tidak ada air. Pagi saya bertolak dari Kota Kinabalu sampai ke Keningau. Dari Kota Kinabalu lepas Pinampang, naik bawah bukit, turun bukit, tidak ada telepon, habis putus lain. Sampai ke Ranau tadi, ke Keningau tadi, bila turun ke bukit, tidak ada G. Yang saya nampak ada GRS saja. Tidak ada lainnya. Kenapa tidak ada lainnya? Tapi kalau kita dengar, mereka belanja berbilion, belanja berjuta di Sabah ini. Kamu belanja berjuta di Sabah, mana duitnya? Airnya pun tidak ada. Elektriknya pun tidak ada. Sekolahnya masih berpapan. Tapi bila tidak ada air, orang bilang salah Datuk Sapi. Saya jadi ketua menteri baru saja tidak sampai 20 bulan. 26 bulan, 2 tahun saja. Tapi semua salah saya. Jalan berlubang salah saya. Tidak ada elektrik salah saya. Sia Jiji perintah 5 tahun, apa dia buat? Buat slogan Sabah Maju Jaya, tidak ada air, tidak ada elektrik. Anak-anak kita di UMS berdemonstrasi di jalan raya. Pasal apa? Mau kincing pun susah. Mau mandi pun susah. Tidak ada air. Tapi kalau datang ke sini, campaign onsoy. Kenapa itu? Pasal dorong datang untuk meraih sokongan daripada kita orang-orang Sabah.
supaya mereka jadi kerajaan. Belum pilihan raya sudah gaduh. Kami mau kursi, kami mau calon. Sudah lepas pilihan raya, kami mau menteri. Sudah jadi menteri, kami mau projek. Gaduh pasal YB, gaduh pasal kursi, gaduh pasal menteri, gaduh pasal projek, tapi rakyat punya masalah, mereka tidak selesaikan. Buat apa gaduh siapa mau jadi calon? Kenapa tidak gaduh tidak ada air? Kenapa tidak gaduh pasal tidak ada sekolah yang baik ditanam ini? Kita tahu makan duit, tapi kadang-kadang makan duit kita lakukan. Saya bukan cakap, kamu yang cakap. Tapi yang saya bimbang bila sampai pilihan raya, dorong kasih duit. Bukan 100, 500 boleh selesai masalah air. Tidak selesai itu. Masih macam kita orang kampung. Saya pergi tadi pasar, kesian orang-orang kampung itu. Sampai bila kita orang Sabah ini sedar? Sampai bila kita orang Sabah ini insaf? Pasal jangan pikir diri kita, tapi pikir anak-anak kita, cucu kita ini. Susah kita hari ini, kalau kita tidak sedar, undi kita jual, anak cucu kita jauh lebih susah daripada kita ini. Penting. 5 tahun AJJ perintah. Sebelum perintah, dia bilang kita mesti perjuangkan rakyat Sabah. Tapi masuk bersatu dia. Mana ada kerajaan di dunia? Dulu dia jadi ASNO. Ini live ini. Ini ucapan saya satu Malaysia dengarin. Masuk dalam ASNO, lompat pergi UMNO, lompat UMNO, masuk pergi mana? Bersatu. Lepas masuk bersatu, masuklah pula gagasan baju merah. Bukan kau punya baju itu dia pakai. Dulu baju putih, lepas itu baju biru, lepas baju biru, baju merah. Apa orang Sabah tidak nampak ke ini? Apa yang kau kejar ini? Mengejar parti, mengejar jawatan, mengejar pangkat, atau mau beramal untuk mengatasi bantu rakyat miskin ditanam di Kemabung ini? Penting bagi kita orang Sabah. Jangan cerita perjanjian 63. Janji saja itu. Sampai mati Tun Mustafa, sampai mati Tun Puan, sampai mati Jia Sundang. Apa yang diorang tunai? Sikit-sikit saja itu bagi. Janji macam-macam. Sekolah baik, hospital baik, jalan raya baik, keselamatan kita baik. Duit mau bagi, dorang pungut cukai. Sampai sekarang tidak bagi sama kita. Sampai mati Tun Mustafa, sampai mati Tun Puan. Jia Sundang mati. Janji saja. Sekarang pun tidak tunai. Pasal itu, bila saya ambil kerajaan, warisan perintah 20 bulan lebih saja. Dari perjanjian, saya beritahu Tun Mahathir, dia masih hidup. Ini live ini, dia boleh dengar ucapan saya. Dari kami bincang 21 perkara, 17 perkara dia bagi. Tapi bagi saja, belum laksana lagi. Pasal itu saya beritahu Tun Mahathir, jangan masuk pergi Sabah. 2018 bersatu, tidak ada parti bertanding di Sabah ini. Betul tak? Dia minta saya tidak bagi, kosong kursi. Lepas perintah masuk. Saya beritahu dengan Tun Mahathir, saya doakan panjang umurmu. Kalau kau sudah tidak ada, si AJJ Masidi akan tinggalkan kau punya parti.
dia masih hidup. Dorang sudah tinggalkan Tun Mahathir. Kemana kita orang Sabah ini mau berpikir? Sampai bila kita mau sedar? Sampai bila kita mau insaf? Bukan pasal saya, bukan pasal warisan. Yang penting masa depan rakyat Sabah di Sabah ini. Mana ada minyak? Mana ada gas? Pulau Banua di Laut Cina Selatan itu. Di situ ada minyak, di situ ada gas. Siapa punya minyak? Siapa punya gas? Jauh itu semenanjung daripada Laut Cina Selatan. Beribu Batu itu, dekat Sarawak, dekat Sabah. Itu kita punya. Tapi bila kita bentuk Malaysia, menjadi milik Malaysia. Bentuk Malaysia, jadi milik Malaysia tidak apa. Tapi dari tahun 1974, Petronas yang pegang. Dorang ambil 95%, dibagi kita 5%. 60 tahun kita 5%, dorang 60%, 95%. Kemana orang Kemabung ini? Sampai bila kamu sedar ini? Sampai bila kamu insaf ini? Anak cucu sampai tertidur ini? Kemana kita mau bawa kita punya orang ini? Mau bawa pergi gagasan? GRS. Bukan main logo dia. Atas bukit, bawah bukit. Sabah Maju Jaya. Airnya tidak ada. Mau cari air jangan bilang di kampung. Dewan Undangan Negeri bersidang, saya mau sembahyang, di surau pun tidak ada air. Saya lari pergi tandas, tandas pun tidak ada air. Itu di bandar, bukan di kampung. Bayangkan keadaan ini berlaku di bumi Sabah. Pasal itu saya beritahu, pilihan raya kali ini, pilihan raya penting untuk orang Sabah. Tentukan masa depan orang Sabah. Pasal apa? Yang menentukan pilihan raya kali ini, orang Sabah. Orang Kemabung. Ini tangan bukan tangan si Zahid. Ini tangan bukan tangan UMNO. Ini tangan bukan tangan PKRDAP. Bukan tangan Bersatu. Bukan tangan GRS. Ini tangan orang Kemabung. Bagus itu kamu dengarin. Ini tangan orang Kemabung. Tapi tangan ini jangan jual undi kamu. Betul? Mengganggu dia ni. Saya keluar dari dewan, saya takut ini. Besok datang 1.000 dilupanya itu. Kita ubah-ubah. Bukan main laungan. Kita mesti ubah. Datang duit 500, nanti dulu belum diubah. Ubah-ubah. Tapi datang duit 1.000, hilang. Dia pun mau ubah undi dia. Nanti kita bergambar. 5 tahun mereka perintah. Kemana dia mau dibawa orang Sabah ini? Anak-anak orang Sabah terpaksa lari pergi Kuala Lumpur. Cari kerja. Cari makan. Ada seorang gadis daripada Papar meninggal di Korea. Mati di Korea. Pasal apa? Cari kerja. Pasal apa? Tidak ada kerja di Kemabung. Tidak ada kerja di Keningau. Tidak ada kerja di Sabah. Kemana anak-anak kita terpaksa cari makan mereka? Pasal itu jangan salah undi kali ini. Kamu punya undi salah, kamu punya orang Sabah akan susah mau cari makan di Sabah ini. Pasal itu undi ini cukup penting kepada kita Sabah. Jangan hanya dengar cerita
parti tempatan. Local party. Nama saja local party, tapi orang tempatan menderita. Betul tak? Saya dengar betul. Tidak tahu kuat, tidak kuat itu. Betul tak? Yang saya takut ini betulnya, lepas itu datang duit tidak betul. Voting slip datang. Pilihan raya kali ini datang banyak duit. Dari helikopter, dari kereta ini. Ano po. Amun dah mengundi. Cakap dusun sikit. Boleh ke itu? Ano po. Betul ke itu? Yang penting kepada kita, pastikan pilihan raya kali ini macam mana kita mau ubah. Kita kena ubah undi kita, undi parti yang boleh perjuangkan rakyat Sabah ini. Besok warisan perintah, kita mau pastikan masalah tanah di Sabah ini. Masalah tanah di Tenong, masalah tanah di Ranau, masalah tanah di Keningau. Kalau ada di antara orang kampung sudah pohon 30 tahun, 40 tahun, kita pastikan kita mesti bagi tanah itu kepada orang kampung. Kalau ada orang tanah yang orang sudah pohon 40 tahun, 30 tahun, lepas itu kerajaan negeri punya GLC, dorang bilang syarikat kerajaan negeri punya, saya akan bagi tahu dengan kerajaan negeri punya GLC, bagi dengan orang yang punya hak sudah pohon 40 tahun. Di Kota Marudu, masa warisan kerajaan. Di Kampung Gana, orang Kimaragang itu, bukan orang Bajau itu. 2000 lebih orang Kimaragang, apa ini, di orang dusun pun ada di situ. Masuk anak dia yang kita bagi tanah. GLC Sapoda punya. Saya beritahu, kamu cuma 30 orang. Anak syarikat Sapoda. Bagi dengan 2000 orang kampung di Kimaragang, di Kampung Gana, pastikan kita akan bagi pampasan kepada Sapoda. Pasal kita bagi keutamaan kepada rakyat Sabah, bukan syarikat yang penting, orang Sabah yang penting. Betul tak? Saya harap ini betul-betul, saya takut undi pun tidak betul ini. Tapi undi betul lah. Jangan salah. Jangan pikir saya. Yang pikir kau punya anak cucu punya masa depan. Itu penting. Jangan pikir besok bubar dewan, dorang bagi duit, ambil duit. Bukan dorang punya duit itu. Apa kamu ingat duit si Rubin Balang? Apa kamu ingat duit si Jamawi? Itu duit rakyat itu. Betul tak? Dia salam, sudah 10 kali dia salam. Tapi saya harap dia undi ni, jangan tidak undi. Hadirin yang dihormati sekalian, masalah tanah di Sabah ini cukup besar. Saya tahu, masa kita kerajaan, saya bagi di depan Sipairin Kitingan di Tambunan. Geran tanah 480 saya bagi semua orang-orang kampung. Orang dusun Tambunan itu. Bukan orang Bajau sempurna itu. Di Keningau, saya bagi 2.800 geran tanah. Saya pergi Keningau. Kamu nampak dalam video, kamu cek video itu. Betulkah cakap saya? Bagi geran tanah sama orang-orang kampung itu. Si Jeffrey sudah jadi MP. 5 tahun sudah di situ. Jadi timbalan ketua menteri.
Ada kamu dengar bagi Gerantana beribu? Tidak ada itu. Apa kamu dengar dia bagi cuti Christmas orang Kristian 1 hari, hari tahun ini 2 hari? Siapa yang bagi itu? Orang Islam dari sempurna itu. Hei, macam mana kita ini? Pasal apa? Pasal bila kita jadi ketua menteri, kita bukan hanya ketua menteri Islam, kita ketua menteri orang Sabah, termasuk Kristian. Kena pikir. Pasal itu penting kepada kita. Waktu kita jadi kerajaan, kita tambah berapa juta beasiswa? Kita tambah 10 juta, 52 juta. Saya bagi duit untuk beasiswa anak-anak Sabah. Tidak kira apa bangsanya, asal dia anak Sabah. Sama ada ianya dusun, sama ada ianya murut, sama ada ianya bajau, sama ada ianya Cina. Asal dia rakyat Sabah, kita perlu bagi beasiswa. $50 juta lebih. Besok kerajaan warisan perintah, kita akan pastikan tanah-tanah Yayasan Sabah yang ada kita bagi kepada serikat concession. Ada yang dibagi 100 tahun. Ada di sini. Tidak jauh itu. Tebang kayu. Buat apa itu? Tanam kayu kah? Tanam kelapa sawit? Mana dia punya hasil itu? Saya sudah maklumkan dengan timbalan Presiden, Datuk Darrell Lai-King. Dia seorang peguam siasat. Kita akan pastikan duit yang ada mereka perolehi daripada concession kayu balak sama ada diserahkan kepada rakyat Sabah, kerajaan negeri ataupun beli YB. Siasat dahulu. Kadang-kadang saya bimbang. Duit ada guna untuk beli YB. Saya boleh jadi ketua menteri 5 tahun itu kalau saya mau itu. Bukan 2 bulan, 26 bulan. Saya boleh itu. Tapi buat apa? Saya boleh tanya Maji YB. Berapa dong bagi sama kau? 1 juta? Saya panggil tauke. Bagi dia 2 juta. Supaya dia tidak lompat. Boleh saya buat. Tanya lagi YB. Kenapa kau mau lompat? Pasal dia mau dibagi saya menteri. Saya akan bagi tahu Datuk Jaujan. Kau letak jawatan. Bagi itu sama dia menteri. Boleh. Tapi buat apa? Yang sekarang di Sabah ini menular itu. YB video. Ada duit tidak cukup. YB tidak cukup makan. Buat apa kamu undi YB tidak cukup makan ini? Betul tak? Kita lantik YB yang cukup makan supaya boleh bagi makan rakyat. Bukan dia yang makan. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, saya harap orang kita di Sabah ini kena insaf. Dan saya akan kembalikan besok kita kerajaan, kita akan wujudkan balik Kementerian Pelajaran di Sabah ini. Kita akan kembalikan Kementerian Kesihatan. Saya mau orang Tenom, ada doktornya, tidak perlu lari pergi ke Kinabalu mau berubat. Ini kamu pergi hospital, doktor pun tidak ada. Ada doktor, ubat tidak cukup. Betul tak? Lari pergi ke Ningau. Kaningau lari pergi ke Keningau, kalau sakit jantung tidak ada pakar jantung. Sakit jantung itu. Betul kan? Betul. Tidak ada pakar jantung. Bukan saya cakap, dia yang cakap. Betul kan? Betul. Pasal itu kita perlukan pertama ada
外应该没有赖。有点。好。Penting kepada kita kena sedar pilihan raya ini penting untuk membolehkan supaya sedang kita punya minyak, kita punya kayu balak, Singapura ni jangan hanya tuduh Kuala Lumpur. Mau tuduh Kuala Lumpur salah dorang. Yang salah kita juga pemimpin orang Sabah rasuah itu. Betul kan? Kalau pilihan raya banyak duit, selepas pilihan raya jumpa pun tidak jumpa, tidak ada duit. Betul kan? Mana nampak itu? Yang kamu dengar suara saja. Pasal itu kali ini rakyat Sabah kena sedar dan insaf. Kita punya kekayaan sudah dikontrol, sudah diambil. Hak kita tidak ditunai. Jangan hak politik kita jual di Sabah. Pilihan raya ini hak untuk mengundi, kita punya hak. Hak untuk tentukan bagi sama parti warisan untuk menentukan masa depan. Betul tak? Pasal itu kita di Sabah pembangkang. Saya tidak sokong Pakatan Harapan. Di Kuala Lumpur kita sokong. Siapa saja di Kuala Lumpur jadi kerajaan, kita tidak ada jalan. Pasal di sana ada 166 ahli parlimen. Kita cuma 25 saja ahli parlimen. Kau teriak kau, okey, onsoi, mana boleh pasal orang ada 160. Tapi di Sabah 25 MP walaupun tidak kuat, tapi adunnya kuat. 73 itu. Tapi 73 adun jangan berpecah, jangan jual. Sarawak suaranya kuat. Suara Sabah tidak kuat. Pasal apa? Berpecah-pecah. Kenapa berpecah? Pasal partinya pecah. Parti pecah pasal apa? Gagasan mau 40. Si Jeffrey mau 30 star. PBS Joaquim mau 30. Asno mau 10, 5. Yang Tekli pun mau 5. Gabungan banyak parti. Orang manusia bergabung-gabung banyak parti dia, pening kepalanya. Hari ini Perdana Menteri Thailand, anak si Thaksin situ, susah juga itu. Di Malaysia, sebelum si Anwar jadi Perdana Menteri, 3 Perdana Menteri berubah. Kenapa 3 Perdana Menteri berubah? Mahathir terpaksa letak jawatan pasal tidak cukup jumlahnya. Si Mahyudin terpaksa letak jawatan pasal tidak cukup jumlahnya. Si Ismail Sabri terpaksa bubar dewan pasal tidak cukup jumlah. Bergabung semua. Tapi kalau orang Sabah tentukan warisan perintah 73, tidak ada kita fikir siapa pun. Betul tak? Yang penting jelas. Satu parti boleh hala tuju dia ke mana? Bawa pergi mana? Kalau banyak parti di Sabah ini, paling banyak parti di dunia di Sabah. Daripada parti di bawah tanah, namanya akar. Dari nama parti atas Bukit Kinabalu, APKO. Lepas itu ada lagi parti
yang dinamanya bintang sampai di awan itu Ustaz si Jeffrey. Tidak cukup itu, ada lagi parti baru itu. Impian, parti mimpi pun ada di Sabah. Bukan parti mimpi, ada lagi parti yang si Hanifah punya, namanya parti bercinta, parti cinta Sabah. Apa orang Sabah tidak bercinta? Ya bercinta kita, tapi kita perlukan air, kita perlukan sekolah, kita perlukan hospital, bukan kita mau bercinta. Betul tak? Apa pilihan ini? Mau bagi sama ini, bagi sama ini. Rakyat Sabah tidak mau parti, kita mau air, kita mau sekolah, kita mau duit, kita mau hospital. Betul tak? Jangan salah. Besok kita turun mengundi, ingat apa saya cakap. Betul. Ini yang saya bimbang ini. Buyo, ini kawan lama saya si Buyo. Saya perintah, rumahnya tidak ada. Saya buat rumah untuk dia di kampung dia. Betul. Ini bukan cerita bohong. Mana saya kenal. Tapi saya tahu dia rakyat Sabah, saya tolong untuk buat rumah di kampung sini. Tanya dia itu. Bukan kita cipta, bukan kita reka. Penting kepada kita untuk pastikan kita tolong orang Sabah, bukan di mana tempatnya, bukan apa agamanya, bukan apa bangsanya, tapi dia rakyat Sabah. Kita mesti tolong semuanya. Saya harap untuk membantu keadaan ini berubah di Sabah, saya satu orang tidak boleh. Tapi orang di Kemabung juga perlu bantu untuk mengubah keadaan politik di Sabah ini. Boleh? Susah hati saya sampai tertidur. Jangan ya tertidur, tapi undinya jangan tertidur. Hadirin yang dihormati sekalian, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan jangan salah pilih. Kali ini penting. Kali ini penting. Ini peluang bagi kita, anak Sabah, rakyat Sabah menentukan perubahan politik di Sabah ini. Ya. Perubahan politik di Sabah kita boleh lakukan pilihan raya kali ini. Boleh? Bianos ini, coba berdiri Bianos. Orang dusun dari Tambunan ini, di Sempurna ini. 10 tahun dia bekerja di Sempurna ini. Mana saya pernah buang sampai saya ketua menteri, sampai pensiun di Sempurna ini. Bukan saya tukar ini bagi semua orang Sempurna, tapi saya dituduh bila saya ketua menteri, dia semua simpan orang Sempurna. Fitnah saja itu. Ada orang Sempurna jadi pegawai kerajaan. Masakan bila saya jadi waktu dorang jadi pegawai kerajaan, zaman Siusu, zaman Tun Sakaran, zaman Tun Mustafa, zaman si Musaman. Masakan bila saya jadi ketua menteri, kamu dari Sempurna, saya buang kamu. Adil gitu. Betul gitu. Mana boleh? Allah, saya jadi ketua menteri orang Sempurna, saya buang orang Tambunan. Mana saya buang si Bianos? Kekal sampai pensiun dia. Baru sudah di mana kau tinggal? Di Tambunan tak di Bingkur? Di Tambunan. Corona senang-senang apa sih? Apa sih? Masih Monsoy. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian. Saya tidak tahu dia datang, saya tidak tahu. Tapi bila saya nampak muka dia, saya kenal ini orang ini. Pasal saya punya mantan di saya di Sempurna ini. Kita jangan dengar fitnah orang. Dorang tuduh saya mencuri duit 1 bilion. Dorang bilang saya mencuri duit 1 bilion. Dorang datang pergi rumah saya, cari duit. Jangan bilang 1 bilion, 100 juta pun tidak ada. Disuruh saya pakai baju orange.
Disuruh saya tidur di lantai, tidak ada bantal. Tidak ada bantal. Hari jadi saya lagi itu, 20 hari bulan Oktober. Istri saya bagi makanan sama saya, mau masuk pergi. Tahanan tidak boleh makan. Pasal apa saya tidak boleh makan? Saya bilang saya punya istri mau bawa makanan sama saya. Nanti kami beli makanan untuk Datuk Seri. Saya bilang kenapa? Dari mana kau beli makanan? Dari luar. Istri saya masak dari luar, tidak boleh masuk. Banyak lagi pegawai-pegawai itu masih hidup. Ditanya betul ke itu? Ini live ini saya cakap. Boleh siasat. Istri saya masak tidak boleh masuk ke tempat ditahan saya. Tapi daripada luar boleh masuk makanan. Apa dong ingat istri saya mau racun saya? 6 anak saya, 8 cucu saya sama dia masakan. Dia sayang sama saya. Dia sayang sama saya, bukan dia kasih racun sama saya itu. Betul tak? Dituduh. Duit pun tidak jumpa. Disuruh baju orange. Yang video ini dituduh, baju orange pun tidak ada. Betul tak? Ismail Sabri belum bilang ada 100 juta jumpa di rumahnya. 100 juta. Saya 100 juta pun tidak jumpa, pakai baju orange. Dorang pakai kot di GSPR ini. Kemana itu? Pasal itu saya beritahu, orang Sabah mesti insaf, sedar, cukup sudah ini. Jangan. Perubahan kali ini cukup besar bagi ketentukan masa depan anak-anak kita. Tapi perubahan ini hanya boleh dilakukan kalau rakyat bersatu, berpadu. Kalau kita berpecah orang-orang muda, kamu punya masa depan tidak akan ke mana itu. Ini yang saya bimbang. Tapi kita tahu, kita yakin kali ini Manapati dari Kuala Lumpur jangan undi parti-parti itu. Boleh? Jangan hanya undi parti tempatan, tapi perjuangannya bukan untuk orang tempatan, tapi perjuangannya untuk poket duit mereka itu. Boleh? Ini penting kepada kita. Undang-undang ada. Bukan tidak ada undang-undang. Besok warisan dapat 37, dorang boleh tutup istana itu. Tidak boleh angkat sumpah. Kalau warisan dapat saja 37, saya tidak boleh angkat sumpah, saya bawa dorang pergi mahkamah itu. Dulu kamu ingat, Tun Mustafa tidak cukup undi dia. Dia pergi istana jam 1 pagi. Angkat sumpah dia. Bila kira undi tidak cukup, si Pairin lawan di mahkamah. Si Pairin jadi ketua menteri. Betul tak? Sudah ada undang-undang. Sudah ada keputusan mahkamah. Takkan keputusan mahkamah kita tidak boleh pakai pada tahun 2000. Tahun ini 25. Pilihan raya akan diadakan. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin bulan depan, tapi jangan tunggu. Kita buat keputusan sekarang, kau pakai baju dan badge parti warisan. Bukan nama Datuk Shafie Aptar, bukan saya, tapi rakyat Sabah. Penting kepada kita, pastikan supaya perjalanan itu yang saya katakan sama kita. Kalau rakyat berpadu, percayalah. Singapura tidak ada minyak begitu. Singapura miskin begitu. Tapi Singapura rakyatnya berpadu, rakyatnya bersatu. Tapi pimpinannya bijak, ada wawasan, boleh takbir. Jangan pilih pimpinan hanya pandai cakap ngam. Sabah maju jaya, tapi air tidak ada. Masih mundur. Ada handphonemu, tapi kalau kau jalan pergi keke, tidak ada G-nya.
Sampai ke atas bukit, tidak ada G. Turun ke Papar, tidak ada G. Bila sampai ke Kota Kinabalu, baru ada G. Tapi kalau di Nabawan, yang ada GRS. Tidak ada G telefon. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, sudah sampai ketika dia. Saya harap kali ini mungkin masa kita tidak cukup. Ini kali saya datang dan insyaAllah kalau diizinkan Tuhan dipanjangkan usia, saya akan turun ke bawah. Banyak saya cerita. Saya akan cerita macam mana dorang Sia Jiji Masidi dalam belanjawan 7 bilion belanja. 7 bilion belanja. Saya akan suarakan mana duit dorang belanja. Di mana ini duitnya? Jumlahnya 7 bilion. Belanja untuk jalan raya saja 500 juta. Tapi jalan masih berlubang. Mana duit? Besok kita kerajaan, kita pastikan duit yang ada dan syarikat yang tidak buat kerja, kita akan tamatkan syarikat-syarikat ini. Kita lantik syarikat ataupun JKR untuk buat jalan supaya jangan jalannya berlubang. Saya akan nanti bawa. Saya akan bawa buku belanjawan. Ini bukannya kita cerita bohong. Bukan kita mau fitnah. Saya akan tunjukkan semuanya. Datang pilihan raya, mana ini duit ini. Kemana dong belanja ini. Mana ini JLC. Sekurang-kurangnya kalau ingat sejarah kita di Sabah ini. Paling baik waktu itu musim berjaya. Musim berjaya, banyak GLC. Sakoda ada, SFI ada, Sabah Energy ada, Methanol ada, Labuan Shipyard ada, Labuan Plywood ada, KPD ada. Kita ada tanah di Australia, beribu ekar di Australia. Zaman PBS, dorang jual tanah kita di Australia. Orang Tenam tidak tahu. Kita punya harta di Kuala Lumpur, Sabah House, rumah Sabah. Bangunan di sana dijual. Nanti saya akan bangkitkan semuanya bila sampai pilihan raya. Tapi jangan lupa undilah Parti Warisan Sabah. Boleh? Hadirin yang dirahmati sekalian, saya tahu pasal saya mau lari juga pergi ke Ningau. Ya, kerja semalam, saya habis meeting sampai malam. Pagi-pagi habis sembahyang subuh datang kemari. Pasal si Douglas bilang ada mau walkabout. Saya ingat ada lagi walkabout. Rupa-rupanya membeli sayur-sayuran. Disuruh saya beli sayur. Bagus juga sayurannya di sini ni. Ada sayuran, ada cili dia. Ada dia punya timun dia. Besok warisan jadi kerajaan, saya mau pastikan tanah-tanah orang kampung yang tidak ada sekolah orang kampung, tanahnya mesti ditanam dengan sayur-sayuran buah-buah. Jangan bimbang. Kau tidak ada kereta mau angkut kau punya hasil tanahmu, kerajaan negeri akan ambil jualan itu, kau dapat duit, tapi kau punya tanah mesti tanam dengan buah, dengan sayuran, dengan cili yang ada hasil dia. Ada tanah tanam. Jangan pula rumput yang tumbuh. Kita tidak mau tanam kangkung. Kita tanam cili. Cili harganya RM20 1 kg. Mahal itu. Mau digunakan untuk cili sos. Ya. Saya sudah beritahu Datuk Yap di Keningau. Kau tanam nenas. Kita akan proses di Keningau kilang jus nenas. Mesti ada gula-gula nenas. Kalau ada kilang di Keningau, kalau ada kilang di Tenang, orang Tenang, orang Keningau ada kerja. Buat apa kita mau bergantung dengan kilang di Kuala Lumpur? Di Salam, mau kita beli hasil daripada sana? Ini pun dia hasil dari mana? Kau beli dari mana? Bukan main, dia ada kipas tu. Berkipas tu. Kenapa kita tidak boleh buat ini? Beli dari mana ini? Orang Korea boleh buat, orang Jepun boleh buat, orang Singapura boleh buat, Kuala Lumpur boleh buat. Masakan orang Tenam, orang Temabung tidak boleh buat. Ini barang kita mesti pimpin orang kita keluarkan produk. Jangan hanya kita menjadi pembeli. Tapi yang penting
Mesti pilih pemimpin yang betul. Jangan pilih pemimpin masuk poket. Ada duit masuk dalam duit poket mereka. Ya. Apa dia? Makan sendiri. Oh, ya, makan sendiri. Ya, itu nanti, itu YB yang tidak cukup makan itu nanti susah. Ha? Hadirin yang dirahmati sekalian, kita akan pastikan supaya we going downstream. Why we want to go downstream? Saya cakap Inggeris sedikit pasal dia live. Why we want to go downstream? Kita mau monetize. Kita mau manfaatkan hasil bumi, tanam, kemabung, keningau, tawau dan berbagai, supaya kita boleh proses di sini, jangan proses di Jepun. Pasal itu bila kita kerajaan, saya ketua menteri, saya haramkan ekspor kayu balak. Pasal apa? Saya tidak mau jual kayu kita ke Jepun, ke China. Saya mau buat kilang perabot di Sabah, supaya anak orang-orang Sabah ada kerja dia. Kita punya kayu balak, tapi kita jual sama China. Orang Kota Kinabalu beli perabot dari China. Diorang lupa. Diorang beli perabot dari Jepun. Mana ada Jepun punya kayu balak macam kita punya? Tidak ada itu. Kenapa kita tidak ada pikiran untuk proses? Pasal itu buat pertama kali tidak sampai 20 bulan, saya beritahu Sabah mesti keluarkan minyak masak 3 tempat. Satu di Tawau, satu di Sendakan, satu di Keningau. Yang di Keningau, yang di Tawau, nama minyak masak Gold. Jadi sekarang 40 orang bekerja di Tawau, kilang minyak masak. Namanya apa? Best kah, standard kah? Saya pun lupa. Ya. Keluaran Sabah minyak masak. Kenapa kita tidak boleh keluar minyak masak? Kita punya kelapa sawit, punya minyak. Kita yang tanam, Kuala Lumpur yang mendapat. Kita punya minyak, Kuala Lumpur yang dapat. Kita punya gas, Kuala Lumpur. Minyak kelapa sawit pun kita tidak dapat. Macam mana kita jadi pemimpin? Kita pastikan di Keningau kita akan adakan minyak masak namanya Onsoi. Tapi nama Onsoi pun tidak akan Onsoi kalau undinya tidak Onsoi. Betul kan? Jangan salah undi itu. Pasal itu kita perlu buat kilang-kilang. Kalau ada downstream, kita akan selesaikan masalah peluang pekerjaan anak-anak kita. Tidak perlu lari pergi Singapura, tidak perlu lari pergi Kuala Lumpur, tidak perlu lari pergi Hong Kong untuk cari kerja. Tapi kita mesti adakan kilang-kilang proses hasil bumi Sabah. Hadirin yang dirahmati sekalian, macam dia mau saya datang kemari. Mau saya timur raya dia bilang. Bising dia kan? Ya. Tapi saya harap tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya akhir ucapan, takut kamu lapar, rupanya ada makanan, ada minuman. Saya sudah bagi tahu 13, jangan kau kasih lapar orang Sabah. Datang mesti kasih makan dong. Tidak cukup makan, nanti kita tambah makanan. Yang penting kamu makan. Undi sama undi itu jangan cerita. Ya, saya tidak mau paksa kamu undi sama warisan, tapi mesti ada keredaannya, kerelaan. Bukan undi ini untuk warisan, undi untuk anak-anak Sabah supaya masa depan dorang anak-anak ini jauh lebih baik daripada mereka rasa hari ini susahnya mereka. Ya. Ini penting. Tapi untuk membolehkan perubahan yang besar di Sabah, mesti rakyat Sabah bersatu, berpadu. Jangan pikir yang lain. Kamu turun ke gelanggang, jangan lupa yang kamu ingat. Kamu tengok dia punya t-shirt. Ini saya yang keluar itu. Kamu nampak lambang ini, undi lambang parti warisan ini. Apa arti dia? Ini tangan kanan, tangan kiri, pantai barat, pantai timur. Bergabung tenaga orang pantai timur sama pantai barat. Ini kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh selamatkan manusia di sini.
Ada kerja, ada duit, ada elektrik, ada air. Supaya macam mana gelombang lautan yang ada memisahkan kita. Tapi kalau rakyat Sabah tangannya berpegang, yang tanam padi, yang tangkap ikan, yang tanam sayur, yang jual macam-macam, boleh berpadu bersatu, insya-Allah kita akan boleh basmi kemiskinan di Sabah. Terima kasih banyak. Duduk. Kesian dia berdiri. Pasal kalau tidak dia nampak, kamu tidak nampak dia punya baju itu. Ya, semangat dia pakai baju itu. Cuma saya timbang datang 1,000 baju putih menjadi baju merah. Kalau tidak pakai baju langsung itu. Boleh ya? Boleh kan? Ini orang-orang muda. Ya, saya harap orang-orang muda pasal kali ini ramai orang muda menjadi pengundi dalam pilihan raya kali ini. Orang datang kemari, kamu bagi tahu sama orang, kami yang tentukan apa jadi masa depan kami. Betul? Jangan masa depan kita ditentukan ini Kuala Lumpur. Masa depan kita orang Sabah tahu apa yang kita mau. Betul? Hadirin yang dirahmati sekalian, bukan kita tidak sayang negara Malaysia. Kita sayang negara Malaysia. Malaysia tidak akan lahir kalau tidak ada Sabah. Malaysia tidak akan lahir kalau tidak ada Sarawak. Kita lahirkan negara Malaysia. Bergabung Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak. Waktu kita bentuk Malaysia, satu parti dari Semenanjung pun tidak ada ini. Betul tak? Yang ada ASMO saja. Yang ada Asia saja. Yang ada APCO saja. AMCO waktu itu. Bergabung. Bila bergabung, rakyat Sabah yang bergabung. Kita bentuk Malaysia waktu itu. Apa harapan kita? Supaya rakyat di Sabah ini juga menikmati seperti rakyat yang ada di Sarawak, yang ada rakyat di Semenanjung. Pasal itu penting kepada kita. Jangan persoalkan tentang kita tidak sayang kepada negara. Kita sayang, jangan persoalkan. Tapi kita bentuk negara. Jangan hanya Putrajaya Kuala Lumpur yang ada elektriknya, yang ada airnya. Jangan pula kami tidak berair dan tidak berlampu. Ini keluarga si Sodomo ni. Sundang, JS Sundang punya cucu ini. Albian Korok, Sofian Korok punya ini keluarga. JS Sundang. Bukan orang sembarangan JS Sundang. Yang tanda tangan, boleh sampai di London, tanda tangan di depan Ratu Elizabeth. Tun Mustafa, Tun Puat, JS Sundang. Setuju sign bentuk Malaysia, tapi ada janjinya. Kami punya minyak, kami punya gas, kami punya harta, kami punya cukai. Mesti kasih balik sama kami. Sampai mati Tun Mustafa tidak balik-balik. 20-40% itu. Betul kan? Pasal itu kita rakyat, jangan lupa. Jangan kira bangsa ini. Yang penting itu mesti orang Sabah berpadu, bersatu. Jangan tidak bersatu. Si Mayong ini orang Long Pasir ini. Orang Murut. Saya tidak mau cakap pasal orang Murut ini. Si Mayong tahu ini. Mayong? Saya punya pakcik Tun Sakaran boleh cakap itu. Pasal apa? Dia orang Tidung itu. Orang Tidung ini kalau Islam. Saya punya nenek perempuan. Kalau Tidung itu Murut. Ya, Tidung. Tun Sakaran punya mama Tidung. Tidung ini Murut Islam. Murut Islam. Tapi saya tidak tahu kenapa pula saya digelar Pilak PTI. La haula wala quwata. Timbalan Menteri Pertahanan. Menteri di Semenanjung boleh jadi menteri. Mana boleh pilak jadi menteri? Betul tak? Ini mau kasih pecah-pecah orang Sabah supaya kita berpecah. Kali ini jangan berpecah, undi parti warisan. Boleh?
agak cakap panjang. Cuma saya minta sekali lagi kepada hadirin yang berhormat sekalian, masa kita tidak cukup. Saya yakin Dewan tidak lama lagi dibubar. Saya harap kepada rakyat Sabah, bila sampai pilihan raya, ada baju, ada topi. Ada baju, tidak ada baju, tidak ada topi, tapi ada tangan turun untuk undi supaya masa depan orang Sabah dapat kita tentukan di pilihan raya. Boleh? Saya tahu, saya bukan banyak duit. Dorang tuduh saya 1 bilion. Kalau ada 1 bilion, kamu tidak susah ini. Tapi dorang banyak duit itu. Ya. Dorang turun itu. Ya, jangan jual undi untuk masa depan anak-anak Sabah. Kita perlu ubah landscape politik di Sabah ini untuk masa depan rakyat Sabah yang akan datang. Terima kasih banyak. Minta ampun, minta maaf. Niat baik selaku umat, selaku seorang haji untuk memperingatkan, bukan kita tidak sayang negara kita, tapi kita juga harus sayang kepada rakyat. Building a nation. You build a nation. Touch the heart of all Malaysia. Itu penting kepada kita. Suntuk nurani rakyat yang ada di Malaysia. Jangan hanya suntuk nurani yang ada di Putrajaya, di Kuala Lumpur. Hadirin yang dirahmati sekalian, dengan niat baik, saya berharap dalam pilihan raya, dan kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan warisan akan mendapat kejayaan dalam pilihan raya pada kali ini. Boleh? Boleh? Terima kasih banyak. Kita berbicara berkembang sebagai tanda kenang-kenangan bersama kita berdua Presiden Parti dan juga pucuk pimpinan atau tidak akan kita berbicara kemana-mana. Kalau boleh kita maju di sini, maju